Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so kita jumpa minggu ni untuk sambung tentang masih lagi bab 1 tentang kedaulatan negara. Okey, so hari tu kita dah tengok minggu pertama tu kita dah tengok konsep kedaulatan, ciri-ciri kedaulatan. Lepas tu kepentingan kedaulatan minggu lepas. So minggu ni, minggu terakhir topik subtopik yang terakhir adalah langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Okey. Jadi, saya tak nak buang masa. Okey, jadi untuk langkah-langkah mempertahankan kedaulatan kita ada terbahagi pada 4. Okey. 4 apa? 4P. Okey, saya ringkaskan jadi 4P dari segi politik, perpaduan, patriotisme, pertahanan 4P. Okey, 1 politik. Kenapa saya kata apa politik? Sebab ni saya ringkas, nanti kita pergi detail. Ya, langkah-langkah kena jaga politik yang stabil akan menjamin kemajuan ekonomi. Tu politik. Kemudian perpaduan. Pentingnya menjamin perpaduan di kalangan pemimpin ataupun di kalangan rakyat. Kemudian patriotisme. Okey, menerapkan semangat cintakan negara. Okey, last pertahanan. Okey, penting untuk mengelak ancaman luar. Ringkasan 4P. Politik, perpaduan, patriotisme, pertahanan. Okey. So sekarang kita tengok modul. Okey. So tengok modul awak, dia kata langkah-langkah pertahankan kedaulatan ini merujuk kepada dua pihak. Satu pihak daripada pihak pemimpin, satu lagi pemerintah, satu lagi daripada pihak rakyat. Kedua-duanya mesti memainkan peranan untuk bukan rakyat saja ataupun pemimpin saja. Dua-dua kena memainkan peranan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, kita tengok daripada peranan pemerintah dulu. Macam mana pemerintah nak wujudkan kestabilan politik dalam menjamin kemajuan ekonomi? Yang pertama, bila sebut politik, ia berkaitan dengan pentadbiran. Okey, wujudkan pentadbiran yang cekap, okey, supaya dapat mengelakkan amalan rasuah. Sebenarnya soalan 1.4 ni kalau keluar soalan esei best. Sebab apa? Sebab dia kebat. Awak boleh fikir secara logik dan awak boleh gunakan idea awak sendiri juga sebenarnya. Okey, contohnya rasuah. Macam isu YMDB. Okey. Dan isu YMDB telah menjejaskan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan menunjukkan pemerintahan tidak cekap. Ini contoh. Okey. So kita nak rasuah-rasuah memastikan kekayaan diagihkan secara adil kepada semua kaum. Tak ada pilih kasih, supaya dapat melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Okey, ini umum saja. Okey, tapi secara basic semua tu ada pentadbiran cekap, elakkan rasuah, lepas tu kekayaan dapat diagihkan secara adil. Okey, lepas tu mempertahankan undang-undang supaya semua orang patuh. Okey, dari segi rakyat pula, apa tugas rakyat dalam mempertahankan kedaulatan? Iaitu pertama, memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, menyokong usaha dan dasar. Awak jangan soalan kalau tulis apakah peranan rakyat, awak tulis awak menstabilkan ekonomi. Salah Kalau kata rakyat, apa yang rakyat boleh buat? Okey, menyokong usaha dan dasar kerajaan, mewujudkan kestabilan politik, lepas tu memupuk perpaduan dengan semua kaum supaya kekayaan negara dinikmati semua. Ataupun kalau awak tak nak tulis memupuk perpaduan, awak nak tulis menghormati antara kaum pun boleh juga. Bertolak ansur antara semua kaum boleh. Sebab ni kebat. Ni kebat. Ni sebab saya fokus pada dalam kutip awak. Tapi awak nak tambah idea awak dekat soalan ni. Kalau apakah langkah-langkah mempertahankan kedaulatan negara, asalkan logik, okey, mematuhi undang-undang negara. Kalau pihak pemimpin buat, rakyat sokong ataupun patuh. Okey. Yang kedua adalah perpaduan. Okey, perpaduan Okey, so apakah peranan pemerintah dalam memupuk perpaduan kaum? Okey, yang pertama, pemerintah boleh menggubal dasar dan undang-undang, memastikan
bahawa keberkesanan pelaksanaan dasar tu berkaitan dengan bahasa dan pendidikan. Itu adalah kata kunci. Bahasa tu sebenarnya adalah cara-cara untuk memupuk perpaduan. Bahasa kita bahasa kebangsaan lah. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan lah. Merangka program dan kempen ke arah memupuk perpaduan. Contohnya mempromosikan satu Malaysia, mempromosikan kita rakyat yang perlu bersama-sama keluarkan lagu-lagu. Itu cara mempromosi kempen. Kita satu bangsa, macam tu lagu contoh. Memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program berkenaan. So mesti ada perbelanjaan. Dia tak boleh awak cakap je berapa belanja nak buat untuk kempen perpaduan, supaya rakyat sentiasa ingat. Kalau tidak nanti rakyat lupa. Itu peranan pemerintah. Ada banyak lagi lah awak nak buat. Menggalakkan program menyambut Hari Kebangsaan, menayangkan, bekerjasama dengan filem-filem negara untuk menayangkan filem-filem berkaitan dengan patriotisme, memperuntukkan perbelanjaan untuk mempromosikan filem-filem ataupun tema-tema, mengangkat tema-tema Lieutenant Adnan contoh. Perpaduan kaum. Peranan rakyat pula adalah menggunakan, tadi yang ini melaksanakan, pemerintah melaksanakan bahasa kebangsaan. Rakyat pula menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara. Tapi kalau nak tulis dekat bahagian pemerintah adalah memperkenalkan prinsip rukun negara untuk perpaduan, boleh. Dia sebenarnya banyak lagi, yang ini ringkas je. Menghormati, nampak? Rakyat menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan saling menghormati. Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan. Ini semua peranan rakyat. Kedua, perpaduan. P yang ketiga adalah patriotisme. Patriotisme adalah pertama, pemerintah. Apa yang pemerintah boleh buat? Menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan, Hari Pahlawan. Mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai subjek teras. Menganjurkan kempen melalui pelbagai media. Memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara, mengabdikan nama mereka sebagai kepada bangunan ataupun jalan. Contoh dekat Negeri Sembilan, Jalan Lieutenant Adnan, contoh. Jalan Tunku Abdul Rahman. Peranan rakyat pula adalah menghormati lambang negara seperti Jalur Gemilang, Jata Negara, dan menghargai adat dan warisan negara. Meningkatkan imej negara dalam mendapatkan kejayaan ataupun pengiktirafan dalam pelbagai bidang. Contohnya, saya suka bagi contoh. Contohnya Dato' Lee Chong Wei semasa main badminton, bila menang secara tak langsung dapat meningkatkan imej kepada negara. Lepas tu menghargai tokoh dalam pelbagai kaum yang memperjuangkan kemerdekaan. Last, part P, pertahanan. P yang keempat adalah pertahanan. Untuk peranan pemerintah adalah menggubal dasar dan, kalau peranan pemerintah dia gubal dasar undang-undang dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara. Mengadakan mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan bersama-sama. Memodernkan aset ketenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan. Memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Boleh tambah mengukuhkan sistem pertahanan kita seperti memberi latihan kepada askar-askar, tentera laut kita, tentera darat kita, tentera udara kita. Boleh tambah sendiri. Peranan rakyat pula senang je. Peka terhadap isu keselamatan negara. Mengelak kolaborasi dengan pihak luar boleh mengancam keselamatan
negara. Kolaborasi ni awak jangan faham dia bukan sama dengan collaboration. Dia tak sama Kolaborasi dalam bahasa Melayu adalah bersama-sama mengerjakan perbuatan jahat. Okey. So mengelak kolaborasi tu. Menjadi anggota pasukan keselamatan. Contohnya menyertai. Awak kalau tak nak tulis menjadi anggota pasukan keselamatan, awak nak kata menyertai atau melibatkan diri dalam menjadi tentera ke, boleh sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Okey, kita habis bab 1. Okey, tolong buat esei nanti kita bincang.